Baca dulu soalan dia. Find the coordinates of the points where the line with parametric equations x sama dengan 1 tolak t. Okay, so soalan nombor 20. X sama dengan 1 tolak t. So, apa jadi kalau 1 tolak t? Kalau 1 tolak t, t jatuh lah. Tu lawak hambar pada pagi Jumaat ni. So, ini adalah 3 tolak 2t. Baik, find the coordinate of the point. Okay, ni apa nama ni? Intersection between line and plane lah. Okay. So, kalau x or z plane, baik, kita tengok. Yang ini sebenarnya ada saya bagi tahu dalam apa nama ni? Dalam video lecture. So, saya try lukis balik. So, ini katakan X, ini adalah Y, ini adalah Z. So, kalau X, O, Z plane, okay, O ni adalah origin lah. Okay, X, O, Z plane, mana plane dia? Okay, so ini 90 darjah. Di sini 90 darjah, di sini 90 darjah. Dan di sini pun 90 darjah. Okay. So XOZ plane berada di sini. Ini plane dia. Okay. Ini plane dia. So sekarang ni kita ada satu line. Line tu dia ada dia punya parametric equation tu. Apa nama dia tu? Kemudian dia intersect dengan XOZ plane. So maksudnya kita punya line tu, katakan line ni masuk macam tu. So kat sini. Kat sini. Okay. So bila XOZ plane, meaning that apa yang kosong sekarang ni? Dia punya koordinat untuk Y kosong. So most probably, katakan contohnya kat sini dia punya koordinat mungkin katakan 3, 0, 2 contoh. So dekat Y koordinat tu mesti kosong. Okay. Sebabnya kamu kena faham, ini saya tak boleh nak tunjuk dekat dalam tablet sebenarnya sebab dia ni 3D. Saya nak terang pun susah. Bila line ni intersect XOZ plane, okay. So bila XOZ plane ni kat sini, so bila satu line tu tembus dia, so dia akan tembus kat sini lah. Sekarang ni dia bukan titik yang berada dekat plane ni, bukannya berada dekat depan, bukan dekat sini ke, bukan dekat sini, bukan dekat ni lah, dekat axis Y. Dia tak ada koordinat untuk axis Y, bukan dekat depan plane ni, bukan dekat belakang plane ni. Boleh nampak ke? Boleh faham ke? Ya, sir. Kena imagine macam ni. Katakan kamu letak satu keping kertas depan kamu, macam tu. Satu keping kertas. Contohnya kertas kad undangan perkahwinan X kamu. Dia nak kahwin lah kan. So kamu letak kertas tu depan kamu. So kemudian kamu ada satu objek, katakan bola. So bola ni kamu letak di antara kamu dan juga kad undangan X kamu ni. So kalau ada objek ni, kita panggil dia dia ada koordinat lah di bahagian Y. Dia berada di depan kamu kan, ataupun dia berada di belakang kad kamu ni. Okay, dia berada di belakang kad kamu. So maksudnya di sini kamu, di sini kad undangan tu, kemudian belakang kad undangan tu adalah kamu punya bola. So maksudnya dia ada Y koordinat kat situ. Sekarang ni bola tu dia berada dekat kertas tu. So meaning that dia bukan berada di depan kertas, dia bukan berada di belakang kertas. Dia berada di atas kertas kad undangan perkahwinan X kamu tu. So meaning that Y dia kosong. Okay. Kalau dekat depan Y ni, katakan mungkinlah dia 2 kan. 2 koordinat dia 2, 2, 3 contohnya. Kalau di belakang ni mungkinlah 2, -2, 3.
So kalau di atas kertas tu dia punya koordinat tu kosong. Okay. So bila dia punya koordinat y tu kosong, kita boleh gunakan function ni. Okay. Kita samakan dia dengan kosong. So y sama dengan 3 plus t. So 0 equals to 3 plus t. So t adalah sama dengan negatif 3. So straight away kita dapat t sama dengan negatif 3. So bila dapat t sama dengan negatif 3, kita bolehlah masukkan dekat sini. Okay, dekat nilai z dengan x ni. Okay. So x adalah sama dengan 1 tolak 3. So ini 4. Z adalah sama dengan 3 tolak 2 negatif 3. So ini akan jadi 3 tambah 6. So ini akan jadi 9. Okay, jadi 9. Meaning that dia punya koordinat. Kemudian salinlah soalan tu. Coordinate of the point where the line with parametric equation intersect dengan x o z plane adalah 4, 0, 9. Selesai. Gitu je. Okay, selesai. So kita tengok 20A betul tak jawapan dia ni? Tu betul. 409. Okay. Cumanya saya nak pastikan kamu faham x o z plane apa yang kosong. Faham ke tu? X o z plane. Faham, sir. Faham Oh, baguslah kamu memahami saya. Baik, B y o z plane. Y o z plane apa yang kosong sekarang ni? Okey, kita lukis y o z plane adalah kat sini plane dia. Ni saya padam dulu. So mana plane y o z? Plane y o z adalah kat sini. Ni katakan kamu letak kertas di bahagian kertas kad undangan kahwin X kamu tu. Kamu letak di sisi kiri kamu contohnya. Okey, ni kamulah. Okey. Tadi kamu menghadap dinding ni. Menghadap kad undangan depan kamu. Sekarang ni kad undangan tu di sebelah kiri kamu. So itulah X, O, Z plane. Okay. So sekarang ni apa yang kosong? X kan? X. So selain daripada hati kamu yang kosong selepas dapat kad undangan tu, X kamu pun kosong juga. So X ni ada dua maksud lah, X kamu dan juga X ni lah, nilai X ni. Nilai X axis kamu ni adalah kosong. So mungkinlah dia punya dia punya line ni macam gini, macam gini. So sini mungkinlah dia punya jawapan ni 2, X kosong kan? Kosong, something. Mungkin 7, negatif 1 contohlah. So, ini kamu buat je lah. Okay, untuk B, kamu buat macam yang saya buat tadi. Okay, ini adalah X yang kosong. So, kamu masuklah dekat sini. Okay, cari T nilai dia berapa. Dah dapat T nilai dia berapa, masuklah kat sini. Okay. So, kalau Y, O, Z plane yang kosong. Kalau katakan di intersect dengan Y, O, X. So, kalau Y, O, X. Okay. X, O, Y ke? Sama je. X, O, Y. Ni maksudnya kamu tengah pijak-pijak kad undangan perkahwinan X kamu tu. Dia berada di atas, kad ni berada di atas lantai. Kamu berdiri macam tu. Kamu pijak-pijak lah. Pijak-pijak macam tu. So, itu adalah Z yang kosong. Baik, so simple je. Asalkan kamu faham konsep dia, apa yang kosong, boleh jawab soalan ni. Baik, soalan nombor 21, ada masalah? Parametric equation of the line passes through. Find the coordinate of the point where the line intersect the plane. Okay, so ini yang ada dua soalan. Yang pertama dia minta kamu cari equation of the line. So ini kamu buat macam biasalah. Equation of the line kena gunakan rumus rumus dia R. Dia sama macam ni je. Y sama dengan mx plus c tu kan. Cuma di sini dia akan jadi R sama dengan
A plus T V. So benda sama je kalau kamu lupalah. A plus TV. Kalau dulu kamu belajar untuk line biasa, Y sama dengan MX plus C. Untuk vektor, R sama dengan A plus TV. A ni adalah point on the line, V ni adalah direction dia. So, okay. Saya nak ingatkan kamu. Katakan kamu buat equation of the line. Okay, ni saya kena ingatkan balik. Mungkin saya tak ingatkan sebelum ni. Katakan ini adalah point A. Ini adalah point B. So, bila kamu buat direction vector AB, make sure point on the line tu kamu ambil point A. Okay. Starting point. Okay. Katakan kalau kamu buat V sama dengan BA, kamu buat vector BA. Daripada B pergi ke A. So, A dia ataupun starting point dia kamu ambil B. Boleh ingat ke tu? Itu saya pun dah bagi tahu dalam video. Ada juga dia bagi tahu dalam video yang tu. So ambil starting point dia. Boleh juga nak ambil yang satu lagi tu, cuma biasanya apa nama tu? Skema jawapan dia ambil yang A. Okey, dia ambil yang starting point. So saya risau bukan apa. Jawapan kamu tu sebenarnya betul walaupun kamu ambil mana-mana, cuma nanti bila kamu tengok jawapan kamu, contoh soalan objektif kan, tak ada jawapan kamu yang betul tu. Okay. Rupa-rupanya dia bagi jawapan untuk yang starting point. Nak ambil mana-mana tak kisah sebenarnya. Okay. Cuma takut nanti jawapan dia guna yang starting point, kamu guna yang ini. Jawapan kamu betul. Tapi tak ada dalam jawapan yang betul yang dia bagi dalam soalan. So nanti kamu panik. So kamu terpinga-pinga. Macam saya beritahu, kalau kamu buat direction vector daripada A pergi ke B, pastikan ambil starting point S dia punya A. Kalau B pergi ke A, ambil B sebagai dia punya A starting point. So, soalan nombor 21 kamu kena buat equation of the line dulu. Lepas tu barulah kamu cari coordinate of the line intersect dengan plane. So, boleh buat ke soalan nombor 21? Boleh. Baik, so untuk minggu depan ni lah, minggu depan cuti, minggu satu lagi tu. So kita akan terus masuk chapter 6. Maybe nanti kamu balik, kamu boleh tengok video chapter 6 dan jawab soalan tutur lah. Okay, saya tak nak masa kita terbazir begitu saja. So, ini dikira homework. Okay, yang saya nak kamu buat adalah ini. Nanti saya akan bagi ni lah video. Okay, kemudian bila kamu dah habis tengok video, kamu bolehlah try jawab soalan introduction to data ni. Soalan dia adalah soalan 1, 2, 3. Kejap Ni yang saya bagi ni yang senang je. Okey, yang senang. Dan kamu dah pernah belajar dah dulu sebenarnya. 4 boleh. Kejap je kalau kamu mahir ni, sekejap je siap. Sampai 8. Okey, sekejap. Saya check dulu. 5 box and whiskers. Okey, 6 box whisker juga. Bolehlah belajar buat box whiskers. 7 stem and leaf. Boleh. 8 tak boleh. 8 tak boleh. 8 dah tajuk lain. Baik. So, saya bagi preview supaya senang nanti kamu nak belajar. Chapter 6. Okey, saya bagi preview. Chapter 6 ada 2 benda yang kamu akan belajar. Yang pertama adalah ungroup data. Okey. Yang kedua adalah group data, itu je sebenarnya. Okey, ada 2 bahagian lah. Ada 2 subtopik yang besar lah. So, di ungroup data ni kamu akan belajar banyak lah. Kamu akan belajar macam mana nak cari mean, mode, median, quartile. Kemudian satu lagi, apa nama dia? Kejap saya cari.
Saya lupa nama. Measures of dispersion tu adalah variance dan standard deviation. Benda ni je. Okay, variance and standard deviation. Dan sebenarnya kamu, kalau saya tak silap lah, kamu dah pernah belajar semua ni sebenarnya. Okay. Sama juga untuk group data. Benda yang sama juga kamu akan belajar. Mean, mode, median, bla bla bla. Okay, variance, standard deviation. So saya bagi tahu dulu beza antara group dengan ungroup data. Baik. Kalau kita tengok kat sini, simple je. Group data, okay, group data ataupun data terkumpul. Okay, oh ya, bukan cakap engkau. Okay. Okay, group data ataupun data terkumpul, dia mesti ada interval. Itu je. Dia punya beza, okay, mesti ada interval. So 0 sampai 20, 20 sampai 40, 40 sampai 60. So itu adalah group data. Sebab tu soalan nombor 8 kamu tak boleh jawab lagi, sebab dia adalah soalan group data. Yang saya nak bagi kepada kamu untuk kamu study ni adalah ungroup data. So ini pun sama juga. Kalau kamu nampak ada interval, itu adalah group data. Ini pun sama. Okay, group data. So kalau kita tengok kat sini, ini data juga. Tapi dia bukan dalam bentuk interval. Dia dalam bentuk sketul-sketul macam tu. So itu adalah ungroup data. Okay, ini pun sama. Ungroup data. Okay, simple-simple je. Sebab benda ni simple je sebenarnya. Yang chapter 6 ni. Chapter yang kamu boleh score sebenarnya. Okay, saya nak tanya kamu. Ini ungroup data ke ataupun group data? Cuba respon. Tulis ke, sebut ke, nyanyi ke, mana-mana lah. Okay, seorang jawab group, yang lain? Okay, seorang jawab ungroup, seorang jawab group. Saya tak bagi tahu. Ungroup. Okay, yang lain? Ungroup, sir. Ungroup. Lagi? Ada lagi mau try? So, ini sebenarnya adalah group data. Okay, group data adalah jawapan yang salah. So, dia sebenarnya adalah ungroup. Okay, sebab tu saya tunjuk tadi. Okay, saya tunjuk macam ni. Saya tunjuk interval. Okay, dia mesti dalam bentuk interval. Jangan tertipu dengan table. Okay, biasanya group data dia akan letak dalam table. Macam ni dia letak dalam table, macam ni dia letak dalam table. Sebab tu tadi bila saya terangkan beza antara ungroup dengan group, saya tak sebut table, saya sebut interval. Saya takut kamu confuse macam tu lah. So siapa-siapa yang tengok table, dia cakap itu adalah group data, meaning that kat sini kamu akan dapat jawapan yang salah lah. Okay, dia sebenarnya ungroup. Okay, kita jangan tengok table. Okay, jangan tengok table. Kita tengok ada interval ataupun tidak. Okay, itu dia punya key point. Jangan tengok table. Sebab ini table. Okay, kalau kamu tengok ini dia present data ni dalam table. Tapi dia still adalah ungroup data. Okay, sebab tiada interval. So itu kena tanamkan dalam kepala betul-betul lah. So ini table. Saya tak kisah dia table ataupun tidak. Saya nak tahu dia interval ataupun tidak. So ini kalau kamu tengok, dia dalam bentuk interval. So dia adalah group data. Ini saya test lagi sekali. Ini ungroup ke group? Ungroup ke group?
Ungroup. Okay, ungroup data. Okay, sebab tiada interval. Okay, tiada interval. So, dia adalah ungroup data. Okay, jangan kisah dia sama ada dia ada table ke, tak ada table, ada table ke, tak ada table ke. Kita tengok dia punya interval. Okay, yang ini last kita tengok. Yang ini interval ke? Interval. Ini group data ke ungroup data? Cuba fikir dulu. Group data. Okey, seorang jawab group data. Group data. Okey, dua. Okey, tiga dia macam tengah-tengah sikit macam group. Dua group confirm. Okey, dekat tag, dekat call, message ada jawab group. So, dia adalah group data. Betul lah yang kamu jawab tu. Dia adalah group data. Sebabnya ini sebenarnya dikira sebagai interval less than 35. Okay, less than 35, less than 40, less than 45. So dia adalah interval, dalam bentuk interval. Okay, beza beza dengan yang macam ni. Macam ni tadi beza. Ini memang dia dah letak dah. Okay, ini nilai dia nak 6, ini 9, ini M, ini 15, ini 18. Memang dia letak fix nombor apa yang dia mahu. Ini tidak. Okay, dia cakap less than 35, less than 40. So, less than 40, maybe range dia adalah berapa? 36, 37, 38, 39 and 40 and so on lah. Okay. So, itu adalah group data. So, ini kamu tahulah. Bila kamu tengok ni, straight away kamu akan tahu ini adalah ungroup ke group. Ini sama juga, ini pun sama juga. So, dah habis soalan kita.